Seluruh rakyat bertanggungjawab menumpahkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong serta bersama-sama memelihara dan mempertahankan keharmonian serta kestabilan negara. Demikian intipati khutbah khas bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Isnin ini. Menerusi khutbah bertajuk Digerahayu Tuanku di bawah naungan ilahi, mimbar menjelaskan mentaati pemerintah merupakan satu daripada tuntutan agama seperti yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang diamalkan di negara kita, rakyat perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing bagi menjaga dan mempertahankan kestabilan negara. Justru inilah tanggungjawab dan kewajipan yang saling melengkapi antara satu sama lain dan bakal membuahkan natijah yang menyeluruh kepada semua. Menurut khutbah itu, titah pesanan yang telah disampaikan oleh Baginda Tuanku perlu menjadi pegangan rakyat. Ia bertujuan memupuk rasa tanggungjawab dan kerjasama dalam memakmurkan negara. Teks khutbah khas berkenaan disediakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Kerajaan tidak menolak kemungkinan kumpulan yang mendakwa waris keturunan Sulu dipergunakan golongan tertentu dari Barat bagi menuntut Malaysia membayar tuntutan yang tidak masuk akal. Mereka juga memaklumkan melalui surat kepada Peguam Negara bahawa mereka bukan sahaja berhak ke atas Sabah, malah perlu menerima caj faedah tambahan berjumlah $16 bilion. Tindakan biadab kumpulan Sulu itu jelas menunjukkan mereka tidak menghormati Malaysia sebagai negara berdaulat. Tuntutan itu juga dianggap satu penipuan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan saya arahan dan juga mesyuarat kabinet memberikan saya arahan, kita akan lawan habis-habisan. Sebab kita sebuah negara yang bebas, yang merdeka, yang mempunyai maruah dan kedaulatan. Kita akan sehabis-habisan melawan tuntutan mereka. Dan kali ini saya beritahu pada peguam kita di sana, kalau dia orang kalah dan mana-mana negara, kita tuntut kos supaya dia bayar balik ganti rugi kos kita yang kita pergi melantik peguam antarabangsa. Tuntutan dijangka bakal diputuskan di Perancis 6 Jun ini. Ketika ini, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berada di Perancis bagi proses tersebut. Perhimpunan Agong UMNO PAU 2023 bakal mencatat sejarah apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH dijangka hadir sebagai tetamu kehormat. Beliau jadual hadir pada acara pembukaan PAU 2023 Khamis ini disertai semua Presiden bagi 19 parti di bawah Kerajaan Perpaduan. Kita pada tahun ini sedikit kelainan dan bertuah kerana Perhimpunan Agong UMNO pada hari tersebut akan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan 19 presiden-presiden parti-parti yang bergabung di bawah Kerajaan Perpaduan Malaysia. Ini merupakan saat ataupun sejarah lah buat Perhimpunan Agong UMNO yang disertai oleh parti-parti yang pelbagai yang membentuk Kerajaan Perpaduan Malaysia. Pada pagi ini, persidangan yang akan berlangsung pada 7 hingga 10 Jun ini melibatkan 6,341 perwakilan dari seluruh negara. Ia turut membabitkan 50 agensi media tempatan dan 6 media antarabangsa meliputi 458 petugas yang berdaftar. Penyertaan United Kingdom UK dalam perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP bakal membawa hubungan dua hala sedia ada London Kuala Lumpur ke tahap lebih tinggi. Perjanjian perdagangan sulung antara kedua negara itu juga akan buka pintu bagi pertumbuhan dan akses pasaran yang lebih luas. We are looking at the UK having a trade deal with Malaysia for the first time, reducing the red tape as businesses enjoy operating on a par with local firms and cutting off tariffs on goods, exports, providing businesses with much greater access to new markets. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berucap pada jamuan makan malam peringkat tertinggi UK dan Malaysia di London.
UK merupakan satu-satunya negara Eropah yang menyertai CPTPP. Ia jelas menggambarkan komitmen negara tersebut terhadap Indo-Pasifik, rantau yang bakal membentuk sekuriti dan persaingan ekonomi global pada abad ke-21. Antara perkara utama yang termaktub bawah perjanjian CPTPP ialah pengurangan tarif import bagi ekspor minyak sawit Malaysia. Hubungan perdagangan dua hala antara Malaysia dan UK mencecah lebih 7.3 bilion dolar Amerika pada tahun 2022 dengan UK mencatatkan lebih dagangan sebanyak 786 juta dolar. 29 daripada 13,000 jemaah haji yang tiba di Tanah Suci dilapor mengalami masalah kesihatan dan mendapat rawatan di Pusat Rawatan Tabung Haji TH. 23 daripadanya menerima rawatan di Pusat Rawatan di Mekah, manakala 6 lagi di Madinah. Menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, 11 jemaah yang dimasukkan ke pusat rawatan mengalami masalah radang paru-paru. Kesemua mereka dalam keadaan stabil dan memadai dengan rawatan mengambil antibiotik. Jadi saya rasa ini bukan satu perkara yang kita perlu gusar atau perlu kita memberi penekanan yang lebih daripada biasa, kerana ini telah pun dikawal dengan baik oleh pihak perubatan kita dan keadaan pesakit-pesakit juga dalam keadaan yang stabil, dalam keadaan yang baik. Beliau menggalakkan jemaah yang belum berlepas ke Tanah Suci untuk mengambil suntikan pneumokokal dan influenza bagi mengelak terkena jangkitan radang paru-paru. Terdapat juga jemaah haji yang mengalami masalah jantung dan kecederaan semasa beribadah. Terdahulu, Datuk Seri Syed Saleh menyambut ketibaan 279 jemaah di salah sebuah penginapan di Mekah. Sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ikuti laporan cuaca semasa oleh Met Malaysia bersama pegawainya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat lebih dahulu paparan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama yang telah dikeluarkan di kawasan perairan Phuket, Condor, Reef North, Laylayang dan juga Palawan, yang mana amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 7 Jun nanti. Berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter, yang adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Dan seterusnya kita lihat pula paparan status cuaca panas bagi semenanjung Malaysia, iaitu melibatkan jajahan Kuala Krai di negeri Kelantan, juga melibatkan daerah Kuantan, Temeloh dan juga Bentong di negeri Pahang, yang kini berada pada tahap 1, iaitu tahap berjaga-jaga. Begitu juga di negeri Sabah melibatkan daerah Kinabatangan, yang mana pada ketika ini, suhu harian dilihat sudah pun mencecah 35 darjah Celsius bagi 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk setempat diminta untuk minum air dengan secukupnya dan juga mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka. Baiklah, seterusnya kita lihat pula paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Seperti yang diramalkan, keadaan hujan serta petir akan lebih tertumpu di bahagian utara dan juga pedalaman semenanjung Malaysia, iaitu lebih tertumpu di negeri Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, pedalaman negeri Pahang dan juga di pedalaman negeri Selangor. Juga di 1-2 tempat melibatkan di selatan negeri Johor. Dan keadaan ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan dilihat lebih tertumpu di bahagian barat dan juga pedalaman negeri Sarawak. Keadaan hujan juga dilihat sedang dicerap di bahagian utara negeri Sabah dan keadaan ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum.
Laporan kajian akhir mengenai 2 buah pembinaan empangan air kini sedang disiapkan. Laporan lanjut bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ya, sahih. Kerajaan negeri kini sedang menanti laporan kajian fasa terakhir untuk membina 2 buah empangan di Ulu Padas Sipitang dan Papar sebagai langkah jangka panjang bagi menyelesaikan isu air di beberapa daerah di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri 3 berangkat Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Syahilmi Yahya berkata laporan yang sepatutnya disiapkan pada bulan ini telah dilanjutkan setelah selesai perbincangan dengan penduduk yang terlibat di kawasan berkenaan. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri juga telah membentangkan perancangan kerajaan negeri untuk menangani masalah bekalan air jangka panjang yang mana akan melibatkan pembinaan 2 empangan, empangan Ulu Padas dan juga empangan Papar. Datuk Syahilmi berkata demikian semasa ditemui media selepas menyerahkan bantuan set pengurusan jenazah melibatkan 14 masjid dan surau di Balai Raya Kampung Tanjung Aru di Kota Kinabalu. Menurutnya, bagi strategi jangka pendek pula, pihaknya akan mengatasi isu ketidakberhasilan air NRW dengan membaiki paip serta pam air yang rosak. Selain itu, kerajaan juga akan menumpukan usaha mengurangkan ketirisan air dan menjadikan loji air dalam keadaan efisien. Datuk Insinyur Syahilmi turut memberitahu bahawa pihaknya telah mengarahkan Jabatan Air Sabah untuk memberi keutamaan terhadap agihan air di Tuaran, Kota Kinabalu, Putatan dan Utara Papar sementara menanti siapnya loji air terlibung fasa 2 yang akan membekalkan 80 juta liter air sehari sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Semalam telah berlangsung pertemuan antara Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji J. Noor dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya bagi membincangkan masalah air di Sabah sekaligus meluluskan peruntukan lebih 320 juta ringgit melibatkan 20 projek yang akan dilaksana dalam tempoh 6 hingga 12 bulan. Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri turut mengarahkan agar satu jawatankuasa khas dibentuk antara pihak persekutuan dan negeri bagi melihat kaedah pelaksanaan, pembiayaan dan sebagainya. Outreach, program awal bagi projek perintis pendigitalan pendatang asing tanpa izin telah selesai dilaksanakan melibatkan lebih 14,000 responden dalam kalangan pekerja di sektor peladangan sawit. Laporan tersebut akan dibentangkan kepada Kabinet Negeri pada 14 Jun ini sebelum projek utama dilaksanakan sepenuhnya sehingga akhir tahun ini. Daripada data pilot project di Sawit Kinabalu, kita telah mendaftarkan sebanyak 14,855 warga asing dan memang kita telah mendapatkan kerjasama dengan baik dari pihak majikan dan juga dari pihak pekerja. Tugas kita ini adalah untuk pendataan. So we will need the full cooperation of the employer as well as the foreign population lah. Dr. Jeffrey berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pertama jawatankuasa khas Kabinet mengenai cadangan kad pekerja asing dan kad warga asing bagi negeri Sabah di Menara Kinabalu. Menurutnya, outreach tersebut tidak melibatkan pihak imigresen dan polis dalam memastikan pengumpulan data lebih tepat selain melibatkan lebih ramai responden dapat tampil secara sukarela. Pengumpulan data melibatkan proses mendapatkan maklumat seperti biometrik dan pengecaman muka. Tambah Datuk Dr. Jeffrey lagi, projek tersebut adalah di bawah biayaan Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Penyelidikan. Kerajaan berharap Petronas akan meneruskan program-program mengenai beasiswa ataupun derma siswa kepada pelajar-pelajar di Malaysia, khususnya di Sabah. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Merangkap Adun Kedamaian, Datuk Ewan Benedict berkata, bantuan tersebut amat diperlukan khususnya pelajar luar bandar dalam kategori B40. Saya juga mencadangkan kepada Petronas untuk meneruskan pemberian beasiswa ataupun derma siswa kepada anak-anak Sabah yang melanjutkan pelajaran ke kolej ataupun universiti, kerana pada saya pendidikan itulah
asas kepada anak muda itu untuk mengubah masa depan dia, mengubah masa depan keluarga dia dan mengubah masa depan negara dia. Program Memacu Kehidupan Pesta Keamatan ini adalah salah satu daripada program tahunan yang kami jalankan untuk membantu memberi bantuan kepada keluarga yang memerlukan, dan ianya adalah bertujuan untuk membolehkan mereka merayakan perayaan ini dengan lebih seronok lagi. Mereka berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Penyerahan Bantuan Memacu Kehidupan Pesta Keamatan 2023 di Kota Belud. Program impak sosial Yayasan Petronas dan Petronas Dagangan Berhad yang berlangsung selama sebulan tersebut bukan sahaja menyerahkan bakul makanan tetapi juga mewujudkan rasa kemasyarakatan dan sokongan semasa musim perayaan. Sebanyak 500 bakul makanan sempena program Memacu Kehidupan Pesta Keamatan ini telah diagihkan kepada penerima di 5 kawasan di Sabah, iaitu Kota Belud, Tuaran, Inanam, Telupit dan Menumbuk. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK perlu bijak menjalin kerjasama strategik dengan semua agensi dan ketua-ketua jabatan bagi mencari kaedah penyelesaian setiap isu yang diajukan masyarakat. Kerjasama pintar antara JPKK dan ketua-ketua jabatan akan memudahkan menyelesaikan setiap isu dengan pantas selain memuaskan hati semua pihak. Bukan isu yang ditimbulkan itu menjadi satu halangan. Bagi kita, isu yang ditimbulkan itu adalah menjadi pendorong kepada kita untuk mana kita menyelesaikan atau menanganikan isu-isu berkenaan. Dan di sinilah penilaian sebagai seorang pemimpin, macam mana dia mengatasi isu-isu ini. Datuk Ruslan berkata demikian selepas menyampaikan watikah pelantikan JPKK kawasan Dun Lumadan di Beaufort. Katanya, selaras perkembangan semasa, JPKK juga perlu dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan pengurusan dan kewangan, memiliki sifat kepimpinan dan cepat melaksanakan apa juga keperluan semasa. Dalam majlis ini, seramai 53 JPKK telah menerima watika pelantikan berkuat kuasa sehingga Jun 2025. Sementara 30 orang masih dalam tempoh perkhidmatan sehingga Ogos tahun ini, menjadikan 83 JPKK di 6 mukim dan Dun Lumadan keseluruhan. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini dan berita selanjutnya kembali bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Teruskan Sahi. Terima kasih Radwin. Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, amalan rumah terbuka perayaan di Sarawak, juga persediaan menjelang Pesta Benak. Perinciannya bersama Vanessa Mering. V, silakan. Terima kasih. Amalan rumah terbuka sudah menjadi tradisi masyarakat di Sarawak setiap kali mengadakan perayaan seperti Gawai Dayak, Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina atau Christmas. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ia merupakan satu peristiwa yang menggembirakan setiap kali menyambut perayaan di Sarawak yang merupakan keunikan negeri ini apabila mengadakan rumah terbuka dengan kehadiran masyarakat berbilang kaum. Katanya semangat kebersamaan pada musim perayaan merupakan platform terbaik untuk komuniti-komuniti lain berinteraksi antara satu sama lain dengan mengukuhkan hubungan dan memupuk persefahaman yang tinggi serta saling menghormati. Everyone, irrespective of what communities they are from, or religion or culture they are from, we always have a mutual understanding and mutual respect, and we celebrate festival like this together joyously. Beliau berkata demikian pada majlis rumah terbuka Gawai Dayak di kediaman pengerusi Persatuan Wanita Orang Ulu Sarawak di Pujut 3B, Kijan Toin B di Miri hari ini. Pada masa sama, beliau juga menyeru generasi muda untuk meneruskan amalan rumah terbuka ini dan berharap agar Sarawak terus aman dan harmoni. Turut hadir Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Miri, Ling Chong Sing. Selamat Gawai Dayak guys semua kita untuk harap kita itu sama tu gayu guru gerai namai bertuah berlimpah berlama-lama
sama-sama lantang senang nguan menua. Harap ke semua tu kita mujur lalu maju, sama-sama kita tu bersukong bertolong, sama segulai sejalai menuju jalai mansang ke lebih lagi. Sarawak ke Sarawak, maju makmur. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital, ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua warga rakyat Sarawak. Gayu Guru, Gerai Nyamai. Oha! Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Amalan rumah terbuka sudah menjadi tradisi masyarakat di Sarawak setiap kali mengadakan perayaan seperti Gawai Dayak, Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina atau Christmas. Datuk Francis Harden berkata selain kemudahan hotel, operator inap desa juga semakin bertambah di bandar itu untuk menawarkan kemudahan penginapan kepada lebih ramai pengunjung ke Bandar Semanggang. Dan juga tambah dengan homestay. Dari homestay pada tahun ini ada bertambahlah homestay, jadi kita berharaplah operator homestay ini dapat ambil peluang besar benar kali ini. Bercakap kepada pemberita RTM pada Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak di Dewan Suara Seriaman, Datuk Francis memberitahu dengan kemudahan lebuh raya yang semakin dipertingkatkan, beliau berharap para pelancong tidak akan lepaskan peluang untuk menghadiri pesta yang unik ini. Beliau menambah tempoh perjalanan dari Kuching ke Bandar Semanggang juga semakin singkat, iaitu 1,5 jam dengan adanya jaringan lebuh raya yang sempurna. Pesta benar tahun ini akan diadakan pada 29 September sehingga 1 Oktober depan. Bandaraya Miri terus menjalinkan hubungan persahabatan dan kerjasama di peringkat antarabangsa. Datuk Bandaraya Miri Adam Yee berkata kerjasama tersebut bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan perkhidmatan awam yang lebih baik dalam bidang pelancongan dan ekonomi kreatif, budaya serta pendidikan bagi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian semasa majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU untuk memeterai kerjasama dengan Kota Tenggarang Selatan di wilayah Banten, Republik Indonesia. MOU tersebut ditandatangani antara rombongan Miri yang diketuai oleh Datuk Bandar Miri Adam Yee dan Wakil Kota Tenggarang Selatan Benyamin Devin di wilayah Banten, Indonesia. Adam Yee memberitahu persefahaman tersebut dapat mengukuhkan usaha untuk memudahkan aktiviti komersial dan ekonomi termasuk program pertukaran pendidikan, kebudayaan dan sukan yang mana ini boleh merangsang pertumbuhan ekonomi Bandaraya Miri. Dalam pada itu, Bandaraya Miri kini dalam proses mewujudkan hubungan yang sama dengan Bandar Naning di wilayah Guangxi, di Bandar Zhangzhou di wilayah Fujian. Sambutan gawai yang memasuki hari kedua bertemu tragedi buat 80 penghuni di Rumah Panjang Nyalai, 12 pintu di Jalan Dudong Sibu yang musnah dijilat api. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, 2 jentera sebuah EMRS bersama 18 anggota dari Balai Sibujaya dan Sungai Merah dikejarkan ke lokasi sejurus menerima panggilan kebakaran pada pukul 8.49 malam. Anggota bomba telah menggunakan sumber air terbuka dan juga dari pili bomba untuk membantu melawan kebakaran yang merebak pada struktur rumah kayu tersebut. Kebakaran memusnahkan keseluruhan rumah panjang 12 pintu jenis tingkat itu. Bagaimanapun, tiada berlaku kemalangan jiwa dan tiada mangsa yang cedera dilaporkan. Sementara itu, Bomba Zon Sibu turut melaporkan satu lagi kebakaran melibatkan rumah pekerja 2 tingkat di Jalan Kelipu di Bintangor yang musnah 100%. Laporan kejadian diterima pada pukul 8.56 malam itu melibatkan struktur kayu yang telah menyebabkan seorang daripada 15 penghuni yang merupakan pekerja warga negara Indonesia cedera ringan. 2 jentera masing-masing dari Balai Bomba Sri K dan Bintangor telah dikerahkan ke lokasi untuk memadam kebakaran yang turut merosakkan sebuah pacuan 4 roda dan sebuah jenkaut. Kebakaran berjaya dipadam sepenuhnya pada pukul 11.59 malam. Sementara itu, sehari sebelumnya 3 buah rumah setinggan di Pujut Corner 1B Miri terbakar sekitar pukul 5 pagi. Kebakaran ini menyebabkan seramai 45 penghuni hilang tempat tinggal. Ketua Bahagian Forensik Kebakaran Zon 6 Miri, Awangku Muhammad Azmin Awang Zainal menerusi kenyataan media memaklumkan setibanya pasukan bomba di lokasi mendapati berlaku kebakaran rumah setinggan di mana 2 daripadanya telah terbakar 100%, manakala rumah ketiga terbakar 20%.
Jelas beliau, rumah pertama mempunyai 4 pintu dengan 17 penghuni, rumah kedua juga 4 pintu 23 penghuni, manakala rumah ketiga terdapat 5 penghuni. Bagaimanapun tiada sebarang kecederaan berlaku kerana semua mangsa berjaya menyelamatkan diri dalam keadaan selamat. Tindakan operasi pada mulanya agak sukar berikutan punca air dari pili air dan air terbuka terlalu jauh menyukarkan operasi pemadaman. Namun setelah membuat size up, bomba menjalankan operasi membentang satu aliran dengan pancutan air dari jentera. Manakala bantuan dari Balai Bomba dan Penyelamat Miri membentangkan satu aliran 2 pancutan dari arah bertentangan serta menggerakkan jentera tangki air ke lokasi untuk punca air di lokasi kejadian. Operasi selesai sepenuhnya pada pukul 9.04 pagi. Sempena Irau Aco Lun Bawang edisi ke-36 Studio Mini Limbang FM turut serta dalam memeriahkan pesta kali ini dengan menampilkan personaliti Limbang FM selain pengisian menarik disediakan untuk pengunjung. Berkampung di dataran Bandar Lawas selama 3 hari bermula semalam, ramai pengunjung mengambil peluang untuk mendekati Limbang FM. Penerbit Studio Mini, Mary Teroko menyifatkan acara sedemikian bukan sahaja mendekatkan pendengar setia radio Limbang FM, bahkan dapat menyantuni masyarakat Lawas lebih dekat melalui acara prestij Irau Aco Lun Bawang. Sempena dengan Irau Aco Lun Bawang edisi ke-36, Limbang FM turut memeriahkan Irau dengan beberapa pengisian aktiviti di Studio Mini di mana kita menyediakan pelbagai hadiah menarik untuk pengunjung-pengunjung serta cabutan nama bertuah. Menyatakan demikian kepada pemberita sempena Irau Aco Lun Bawang, beliau berkata kehadiran pengunjung ke Studio Mini Limbang FM membuktikan Limbang FM terus diminati di hati pendengar. Ini kali pertama saya mengikuti Studio Mini Limbang FM sempena Pesta Irau Aco Lun Bawang yang ke-36 tahun. Pesta Irau Aco Lun Bawang, best! Irau Aco Lun Bawang yang sinonim dengan masyarakat Lun Bawang merupakan pesta yang disambut oleh kaum tersebut yang diadakan pada Jun setiap tahun anjuran Persatuan Lun Bawang Sarawak dengan sokongan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP. Ia sebagai acara yang menghimpunkan komuniti Lun Bawang dari seluruh Kepulauan Borneo meliputi Sarawak dan Sabah termasuk Brunei Darussalam dengan menampilkan budaya dan tradisi kaum itu. Justru itu, menerusi pesta ini juga mampu mengangkat masyarakat Lun Bawang di mata dunia yang kaya dengan kepelbagaian adat, tradisi serta kebudayaan etniknya. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kami di RTM Sarawak sekali lagi mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua rakan-rakan yang menyambutnya. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Universiti Sains Malaysia USM berjaya kekalkan kedudukan keempat terbaik dunia dan pertama di Asia dalam senarai terkini The Times Higher Education THE Impact Rankings 2023. USM juga unggul di kedudukan pertama dalam Sustainable Development Goals SDG 16 iaitu keamanan, keadilan dan institusi kukuh. Ini menyaksikan status program pemacuan untuk kecemerlangan Apex yang dianugerahkan kepada USM berjaya direalisasikan melalui visi mentransformasikan pendidikan tinggi untuk kelestarian hari esok dan moto Kami Memimpin. Naib Chancellor USM, Profesor Datuk Dr. Abdul Rahman Mohamad berkata, sebagai satu-satunya universiti Apex di Malaysia, USM memahami amalan kelestarian melangkaui batas akademik. Selain bertujuan memberi inspirasi kepada pelajar serta kaki tangan supaya menjadi warga global bertanggungjawab. 3,000 liter minyak diesel bersama kenderaan dan peralatan dipercayai diguna untuk kegiatan penyelewengan dirampas hasil serbuan pasukan polis marin PPM di sebuah stesen minyak di Jalan Kubang Rotan, Alor, Kedah. Nilai keseluruhan rampasan lebih RM46,000. Seorang pemandu lelaki warga tempatan turut ditahan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Kedah, Afendi Rajani Khan berkata pihak PPM telah membuat pemeriksaan terhadap sebuah kenderaan bernambur pendaftaran tempatan yang sedang mengisi minyak dalam keadaan mencurigakan di stesen minyak berkenaan. Pemeriksaan lanjut menemukan sejumlah minyak diesel di dalam tangki fiber tambahan yang disyaki untuk diselewengkan.
Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan dibaca bersama Peraturan 3/1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Seterusnya, untuk lebih perkembangan dari negeri Jelapang Padi, langsung bersama Nur Izzati Cik Ani. Program My Lesson B2 peringkat kebangsaan yang dilancarkan Menteri Pengangkutan Anthony Loke di Sungai Petani melegakan pelbagai pihak, khususnya golongan B40. Rakyat yang ditemui menzahirkan rasa gembira dan syukur atas inisiatif tersebut dalam membantu mereka mendapatkan lesen memandu. Saya dapat lesen ni seronok. Bagi mak saya pergi hantar kedai. Dengan saya pergi boleh balik kerja. Rasa selamat sikit lah, ada lesen dah payah takut-takut dah. Jadi dia belajar tu apa benda yang dia belajar? Boleh belajar tahu macam mana bawa untuk jalan raya, jaga tengok lampu isyarat macam mana, dah tahu dah. Okey, terima kasih. Bagi saya akan ikut mahal kan? Mahal. Terima kasih kerajaan bantu saya. Program ini membantulah untuk tak kira lah warga emas ke apa dan juga peringkat umur bawah pun kita boleh lagi berusaha untuk mendapatkan lesen. Okay, terima kasih banyak. Program My Lesson B2 turut memberi manfaat kepada 9,000 calon daripada golongan B40 di seluruh negara menerusi peruntukan RM2.7 juta. Ia merangkumi tanggungan bagi kos ujian dan latihan dengan kadar RM300 bagi setiap calon. Seramai 306 peserta dari Kedah menjadi kumpulan pertama pada program ini. 6 pasukan akan berentak pada pertandingan akhir Lenggok Cinta Sayang yang akan berlangsung di Auditorium Kedah FM pada 10 Jun nanti. Pasukan terbabit ialah kumpulan Aura Star dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tunku Abdul Rahman, Mr. Cikgu Tari Senior dan Mr. Cikgu Tari Junior dari Unit Kesenian Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. 3 lagi pasukan ialah Tari Kirana dari SMK Pengkalan Lebaiman, Seri Kasturi Tari dari Sekolah Kebangsaan SK Bandar Puteri Jaya dan Uda Bestari dari SK Taman Uda. Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Kedah, Syarimah Abu Bakar berkata, peserta terlibat berusia antara 7 hingga 17 tahun. Mereka perlu melakukan 2 tarian medley berdurasi 5 hingga 8 minit dengan tarian wajib Cinta Sayang. Ya, kita sangat teruja kerana adik-adik ini semua sangat berbakat dan juga mereka sangat berminat. Beliau berkata demikian semasa meninjau sesi uji bakat pertandingan Lenggok Cinta Sayang di Auditorium Kedah FM, Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Abdul Halim Al-Ustar. Lebih 100 peserta daripada 12 pasukan menyertai sesi uji bakat tersebut. Keagraban yang telah lama wujud antara Kedah dan Selatan Thailand membolehkan kerjasama terus diperkukuh demi manfaat rakyat. Timbalan Pegawai Daerah Naratiwat, Nik Ahmad Salman berkata, pelbagai program dilaksana meliputi bidang perniagaan, pelancongan, seni dan budaya. Ini di Kedah ni sesuai sekali oleh kerana Kedah ni dengan Hatjai sepadan dekat. Saya gembiralah kedai makan dan kebudayaan yang kita dapat tengok tadi. InsyaAllah saya balik ke Thailand akan jumpa dengan bos-bos dan kawan-kawan saya akan iklan. Sementara itu, penyelaras usahawan Kedah Selatan Thai, Zahari Habib Rahman berkata, kerjasama program perniagaan memberi peluang kepada usahawan tempatan memperkenalkan produk keluaran mereka. Jadi di sini jugalah daripada pihak kami ingin mengharaplah kerjasama daripada usahawan yang ada di luar sana untuk turut serta di dalam program kerjasama hubungan ukhuwah antara Selatan Thai dan juga Malaysia. Terbaru, Himpunan Mahabbah Ulama Malaysia dan Patani akan dianjurkan pada 17 Jun ini di Al-Ustar.
Menderita akibat penyakit thalassemia sejak 2006 menyebabkan dua beradik terpaksa menjadikan hospital sebagai rumah kedua. Bagaimanapun, ia tidak menghalang mereka untuk meneruskan kehidupan dan cemerlang dalam pendidikan. Nur Nabila Najwa Nur Hamidi, 23 tahun dan adiknya Nur Nafisa Najwa, 17 tahun, menghidap penyakit itu sejak berusia setahun, manakala seorang lagi adik mereka disahkan sebagai pembawa. Setiap malam kami kena makan ubat folic acid. Kalau tekanan tu ada je macam start tahun lepas lepas dan tu demam, dia macam susah nafas, lepas tu sakit dekat ulu hati. Time doktor cakap tu dah sedih lah, macam fikir kalau bagi tahu abah dengan ibu mesti nanti abah lagi sedih kan. Penuntut semester 4 Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM di Lenggong Perak ini tidak boleh melakukan tugasan berat kerana mudah sesak nafas selain kurang cergas akibat limpa membengkak. Begitu juga adiknya Nur Nafisa, pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM Pendang. Kalau yang pasal penyakit ni, dia macam kadang-kadang kalau duduk seorang Akibat penyakit itu, mereka perlu melakukan transfusi darah dan rawatan susulan setiap bulan. Proses berkenaan sedikit sebanyak mengganggu pelajaran. Menurut bapa mereka, Nur Hamidi Ali, kos pengurusan rawatan kedua-dua anaknya itu menelan belanja kira-kira RM500 sebulan. Bila anak dah meningkat dewasa, tahap kos untuk kita ni tak boleh ditanggung adalah. Jadi dari situ bila yang paling saya terasa sekarang bila dah setiap bulan kita kena pergi hospital sebulan kadang sampai 4 kali. Kos untuk kita urus, kos perjalanan, kos makan, kadang-kadang kos ubat-ubatan yang mana kadang kita terpaksa sebab dia orang ni dia mudah demam. Terdahulu, kedua-dua beradik itu menerima sumbangan kos perubatan oleh Persatuan Kebajikan Radio Amatur Ukhuwah Malaysia, KRAM. Tapi untuk hari ini kita datang untuk membantulah Encik Mahdi ini dan anak-anak bagi meringankan beban. Sumbangan untuk Nur Nabila dan Nur Nafisa boleh dibuat ke akaun tertera. Berita itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi. Saya Nur Rizati Ciani. Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih Nur Rizati. Seorang lelaki maut manakala dua lagi cedera selepas dipanah petir ketika sedang memikat burung di kawasan tanah lapang di Kampung Padang Tanjung, Marang, Terengganu semalam. Mangsa Muhammad Hassan Muhammad Rani, 38 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Marang, DSP Muhammad Zain Mat Dris berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada pukul 7 malam. Ketika kejadian, cuaca hujan lebat bersama ribut petir di lokasi terbabit. Ketiga-tiga mereka berlindung di bawah sebatang pokok sebelum mangsa maut dipanah petir. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40. Penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan. Berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan masa bersama rakyat menikmati sajian makan tengah hari di Kampung Sungai Macang, Semenyih. Ketibaan beliau pada pukul 12.40 tengah hari disambut Adun Taman Templer Muhammad Sani Hamzan yang juga Ahli Parlimen Hulu Langat dan Yang di-Petua Majlis Perbandaran Kajang Najmuddin Jemain.
Datuk Seri Anwar turut meramah mesra dengan pengunjung di medan selera berkenaan. Selepas itu, beliau terus ke Masjid Raja Muda Musa bagi menunaikan solat Jumaat bersama kira-kira 1,000 jemaah. Solat Jumaat berkenaan diimamkan oleh Imam Muhammad Hanif Abdul Patah. Menyediakan kemudahan asas dan prasarana kepada rakyat antara elemen penting yang menjadi pemangkin kekuatan pembinaan sesebuah negara. Sehubungan itu, pembangunan sosioekonomi negara perlu mengutamakan penyediaan prasarana serta kemudahan yang berkualiti dan seimbang kepada rakyat. Kemudahan asas itu penting. Tidak ada mana-mana individu harus berhadapan atau bergelut dengan isu air, elektrik, pendidikan ataupun jalan raya. Prasarana itulah yang menjadi asas untuk membolehkan kita bergerak ke hadapan. Prasarana itulah yang akan juga menjadi indikator dalam usaha untuk memastikan bahawa masyarakat boleh menikmati perubahan pembaruan yang sedang berlaku dengan proses urbanisasi perbandaran yang berlaku di kawasan-kawasan tertentu turut dikecapi oleh kawasan luar bandar. Ya. Kita tidak mahu melihat jurang di antara bandar dan luar bandar itu membesar. Sebab itu, kita juga mahu menggalakkan perubahan itu berlaku di kawasan luar bandar. Beliau mengulas inisiatif Perdana Menteri menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menyelesaikan isu air di Kelantan dan Sabah. Menjelang kejohanan hoki Piala Dunia Remaja 2023 pada Disember ini di Kuala Lumpur, skuad lelaki kebangsaan merancang untuk mengadakan siri jelajah Eropah sebagai persediaan menghadapi kejohanan berprestij itu. Kami juga ada merancang untuk mengadakan siri jelajah ke Eropah yang mana kita belum lagi bermain dengan pasukan Eropah. So diharap jelajah itu kita akan membiasakan diri dengan corak permainan Eropah yang mana kita akan lebih dapat cara permainan, gaya permainan Eropah supaya kita lebih bersedia untuk kejohanan Piala Dunia Remaja pada hujung tahun ini. Konfederasi Hoki Malaysia KHM sebelum ini meletakkan sasaran kepada pasukan hoki remaja negara untuk sekurang-kurangnya mara ke separuh akhir kejohanan hoki tersebut yang akan berlangsung pada 5 hingga 16 Disember ini. Semalam, skuad The Young Tigers menamatkan cabaran di tangga keempat selepas tumpas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi penentuan ketiga atau keempat Piala Remaja Asia 2023 di Salalah, Oman. Corak permainan pantas akan jadi fokus utama skuad Bunga Raya 15 sebelah dalam saingan kejohanan rugby Asia ARC 2023 menentang Korea Selatan Sabtu ini. Menurut Ketua Pasukan Kebangsaan Muhammad Nasaruddin Ismail, semua pemain telah bersedia untuk aksi yang dijangka berlangsung sengit di Universiti Islam Antarabangsa UIA. Rata-rata pemain ni pun dah bermain pada tahun lepas, so ada sedikit tambahan lah. Ada pun daripada Bunga Raya 7 yang datang membantulah untuk tahun ni. So saya rasa kesaksian di antara pemain tu saya rasa tidak risau, mungkin dah biasa bermain bersama. So untuk polish on, saya rasa paling penting on tactical lah. Pada musim ini, skuad rugby kebangsaan meletakkan sasaran untuk memperbaiki pencapaian musim lalu. Ini pula melibatkan saingan kejohanan golf remaja Saujana 100 Plus. Pemain muda Australia Josiah Edwards mengungguli kategori lelaki dalam saingan yang berlangsung di Saujana Golf and Country Club. Pemain berusia 16 tahun itu menjuarai kejohanan dengan kelebihan 2 pukulan selepas mengekalkan status pendahulu dalam 2 pusingan awal. Dalam pada itu, pemain cilik berusia 13 tahun, Daichi Hayashi dari China melakukan catatan 69 pukulan untuk muncul naib juara dengan jumlah 219 pukulan. Bakat tempatan, Nathan Wong dan Nur Hakim Hadi masing-masing meraih tempat ketiga dan keempat. Sementara itu, kategori perempuan menyaksikan pemain Cina Isabella Yan merangkul kejuaraan pertama tahun ini selepas menewaskan pemain negara Wan Xin Yao dalam saingan playoff selepas terikat 220 pukulan. Persepsi terhadap pekerjaan sektor kotor, bahaya dan sukar 3D perlu diubah bagi mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia Datuk Seri Dr. Zaini Ujang berkata, bagi merealisasikan hasrat itu, mereka yang terlibat dalam sektor berkenaan perlu berterusan menimba ilmu khususnya dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET.
kalaulah ada seorang pekerja TVET yang betul-betul terlatih, mungkin bersamaan seorang itu bersamaan dengan 5 orang yang tidak terlatih. Dan sebab itulah kita mesti bagi penekanan pada TVET dan secara tak langsung negara kita akan tidak bergantung kepada pekerja asing. Jelasnya TVET merupakan platform membentuk kemahiran yang diperlukan dalam menghadapi revolusi 4.0 dan perubahan teknologi pasaran kerja. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian seminar TVET Pemangkin Pembentukan Malaysia Madani sempena Hari TVET Negara 2023. Inisiatif Makkah Road memasuki tahun ke-5 pelaksanaannya. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, program ini dilihat berjaya melancarkan pergerakan jemaah haji. Kalau dulu kan tuan-tuan dan puan, bakal-bakal haji kita terpaksa menunggu dalam sekitar 4 ataupun 5 jam di immigration. Saya ingat dulu masa saya pergi haji lebih kurang macam tu lah. Tapi dengan adanya perkhidmatan Makkah Road ini, tuan-tuan dan puan nampak seramai lebih kurang 55 pegawai daripada kerajaan Saudi yang ditempatkan di sini selama sebulan untuk memudahkan perjalanan bakal-bakal haji kita. Malaysia merupakan negara pertama melaksanakan program perintis Makkah Road kerana kepercayaan Kerajaan Arab Saudi kepada tabung haji Malaysia. Kira-kira 12,000 jemaah haji Malaysia telah tiba di Tanah Suci melalui proses Makkah Road. Kaki tangan Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad PMMA yang terjejas akibat penutupan 2 jabatan pembuatan di kilang Shah Alam 1 diberi pilihan skim pemisahan persetujuan bersama MSS dengan sebahagian besar menerima tawaran itu. Menerusi makluman kepada Bursa Malaysia, PMMA memaklumkan rasionalisasi dan penstrukturan semula perniagaan telah dilaksanakan pada 31 Mac lalu seiring penutupan jabatan tersebut. Tambahnya, tiada kilang atau jabatan lain yang terjejas. Sebagai organisasi yang berdedikasi mengekalkan budaya hormat, menghormati serta tanggungjawab, PMMA mengadakan libat urus bersama kaki tangannya dan menyediakan bantuan dan sokongan sepanjang proses tersebut. Pekerja yang memilih MSS telah menerima pakej pampasan yang adil dan saksama melebihi norma industri. Manakala yang menolak akan ditawarkan pertukaran ke jabatan lain dalam PMMA sesuai dengan kemahiran dan potensi pertumbuhan masing-masing. Projek pembinaan Mahkamah Baharu Pengerang berada pada tahap 25% sehingga 31 Mei 2023. Jelas Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said, projek itu kembali diluluskan susulan kajian semula kos dan skop bagi menambah baik prasarana Badan Kehakiman Negara. Mahkamah baharu itu akan dilengkapi dengan sistem Court Recording Voice to Text RVT menempatkan sebuah bilik bicara iaitu sebuah mahkamah magistrate. Ia berupaya mengendalikan kes jenayah dan sivil berikutan kesan daripada perkembangan sosioekonomi daerah Pengerang. Terdapat 25 butiran projek mahkamah yang telah diluluskan melibatkan 21 projek fizikal dan 4 projek ICT dalam rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-12 tahun 2023. Kos keseluruhan sebanyak RM930.5 juta. Kira-kira 1,500 jemaah hadir menunaikan solat Jumaat dan menunaikan solat hajat di Masjid Negeri Seremban hari ini. Ia bagi memohon kesejahteraan berikutan fenomena El Nino yang melanda negara. Berdasarkan pada minggu kedua bulan April, keseluruhan jemaah solat Jumaat di seluruh Negeri Sembilan adalah sebanyak 107,000 orang. Jadi kalau dengan segini ramai yang kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan berkat kehadiran yang ramai dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan permintaan kita untuk keadaan cuaca ini kembali kepada sedia kala, insya-Allah. Sebanyak 305 buah masjid dan 63 buah surau dijangka melakukan solat hajat pada hari ini di negeri berkenaan.
Sinonim dengan jolokan Pekan Lubuk Emas, Kuala Pilah menjadi tumpuan ramai kerana barangan kemas yang dijual di kawasan itu disifatkan lebih murah. Bagi merancangkan lagi ekonomi, Majlis Daerah Kuala Pilah menjadikan Jalan Datuk Undang Johor sebagai zon pengkhususan bandar atau dikenali sebagai Gold Street. Inisiatif itu dilaksana menerusi rancangan tempatan daerah Kuala Pilah 2035. Sehingga kini, terdapat lebih daripada 10 kedai emas yang terletak di sepanjang Jalan Datuk Undang Johor. Gabungan 10 kedai emas ini adalah selaras dengan perancangan kami juga, perancangan di Kuala Pilah juga, di mana kita ingin mewujudkan satu gold souk seperti mana di Dubai lah, di Emirat Arab Bersatu tu, iaitu untuk mewujudkan kawasan penjualan emas yang mampu milik dan murah kepada seluruh penduduk di Malaysia. Kita akan jadikan Kuala Pilah ini sebagai bandaraya pelancongan yang berteraskan kepada emas. Tambah beliau, kewujudan kedai emas di daerah tersebut memberi peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar sekaligus membantu meningkatkan pendapatan isi rumah masyarakat. Mesin layan diri Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR bukan sahaja mampu melahirkan usahawan makanan daripada golongan miskin tegar atau B40 untuk menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Malah membantu pengguna membeli makanan siap masak pada harga mampu milik dan lebih murah. Di Negeri Sembilan, mesin layan diri di Terminal 1 Seremban mendapat sambutan sangat menggalakkan. Nur Zuhairah Muhammad Zamri ada laporannya. Ni roti ni macam RM2, RM3. Kalau beli kat tempat lain dalam RM4 ke RM5 macam tu. So dia sangat berbaloi lah untuk golongan B40. Saya rasa terminal dekat sini pun ramai yang ada warga emas, ada student semua. Saya rasa diorang boleh beli makanan ni dengan harga bawah RM5. Mesin tu okey lah, terbaik lah. So kalau ada macam tu lagi bagus lah. So mempersenangkan rakyat Malaysia lah. Saya percaya inisiatif ini dapat membantu rakyat, membantu golongan B40 untuk menjana pendapatan sendiri. Di samping itu, harga yang ditetapkan sangat berpatutan dan saya percaya semua orang mampu untuk membeli barangan di vending machine tersebut. Usahawan terlibat diberi kemudahan sewa percuma selama 2 tahun untuk memasarkan produk makanan siap masak kepada pelanggan. Mesin layan diri IPR ini merupakan salah satu template pencanaan pendapatan untuk mencapai objektif bagi membolehkan golongan sasar keluar daripada garis kemiskinan. 100,000 isi rumah miskin tegar dan golongan B40 disasar bakal mendapat manfaat menerusi IPR di seluruh negara. Basmi miskin tegar dan tambah pendapatan rakyat, itu merupakan fokus inisiatif pendapatan rakyat IPR menerusi inisiatif pertanian, perniagaan makanan dan juga operator perkhidmatan. Dan setakat 22 Mei 2023, sejumlah 82,892 permohonan telah pun diterima bagi IPR ini dengan 33,501 daripadanya adalah individu daripada kategori berpendapatan rendah. Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet.
perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan sengit terus menggegar aksi perlawanan bagi memburu tahta kejuaraan. Sabtu 3 Jun, Perak FC bertemu Terengganu FC 5 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.